TS25, satu perkongsian amalan terbaik SK Datuk Khairman dan seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Teguh Sulaiman kali ke-48 2021. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam hashtag Zirunai Educators The Solomon menuju puncak. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Yang Bersahabat, Tuan Ketua Cikgu Nurihal binti Muhammad DMN, YDP PIBG, Muhammad bin Desa, NYDP, Cikgu Lupi bin Ahmad, penolong pengarah sektor pembangunan murid, barisan jawatan kuasa PIBG, guru-guru penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru, siapa lagi, ibu bapa dan sebelumnya tuan-tuan puan-puan yang berada di Dewan Kemas kalau nampak. Baik, tuan-tuan puan, syukur alhamdulillah kita diberi kesempatan dan ruang untuk sama-sama berkongsi sedikit sebelum kita ke acara perasmian majlis. Dan benda ni saya nak tuan-tuan dan puan set dah dalam fikiran tuan-tuan dan puan bahawa saya akan ambil masa lama sikit lah, insyaAllah. Dalam saya akan cuba habiskan secepat mungkin perkongsian ni, kemudian saya akan rasmikan majlis untuk pagi ni. Dan yang penting, insyaAllah saya akan cuba juga supaya tuan-tuan boleh singgah di NAT tu lagi. Jangan duk risau waktu, dan insyaAllah sama-sama kita boleh pinat ni. Saya pun nak pinat. Okey, cerita dia mudah ya tuan-tuan puan. Kita terus lah. Saya bagi faham tuan-tuan puan perkongsian saya hari ni, dan sebab apa saya duduk di pentas ni, ada 3 benda nak cakap hari ni. Tuan-tuan set siap-siap. Pertama sekali saya akan cerita sikit bab sejarah Teguh Sulaiman ni dengan saya. Yang kedua, saya akan kongsi berkaitan dengan TS25, apa yang dah saya lakukan. Dan yang ketiga adalah saya akan interrupt tuan-tuan puan, kongsi dengan tuan-tuan puan bagaimana, walaupun tuan-tuan puan-puan mungkin dah tahu dah, bagaimana kita sama-sama membantu pihak sekolah untuk pendidikan anak-anak kita. Jadi 3 benda tu aja. Baik, yang pertama kita masuklah. Yang pertamanya dari segi sejarah saya lah dengan SMTS ni. Baik, tuan-tuan puan, sebelum saya masuk, sebenarnya saya nak beritahu siap-siap. Mungkin pihak sekolah pun dah ada perjumpaan dengan tuan-tuan puan. Saya cuba reflect balik, ulang kaji balik lah, bahawa sekolah menengah Teguh Sulaiman ni pada tahun ni ditabalkan sebagai sekolah TS25. TS25 tu program transformasi sekolah 2025 kohort 6. Kohort 6 ni cerita dia tak mula lagi. Patutnya bermula tahun ni, dan proses tu akan berterusan. Dan kita akan tengok impak dia, kesan dia pada 2025 lah. Tapi tu lambat sangat. Biasanya sekolah akan ada plan paling cepat insyaAllah dalam 3 tahun. Bagaimana dia nak bawa TS25 ni yang ditabalkan Sekolah Menengah Teguh Sulaiman ni sebagai sekolah transformasi dalam masa 3 tahun, nak tengok kesan pada anak-anak kita. Okey, lagi kita cerita tu bab yang kedua lah, no? Okey, saya masuk yang sejarah. Sebenarnya tuan-tuan puan, kalau siapa yang duk biasa tengok saya ni, memang akan jumpa di area ni ya. Kadang duk sembang pandai kedai Bang Li tu, kadang duk sembang pandai kedai Janai Lin di depan Maror, kadang duk melilau ni. Cerita dia, saya duduk Taman Seri Tunjung tu ya. Itu satu. Yang kedua, cerita dia dengan Teguh Sulaiman ni, saya bersekolah di Sekolah Menengah Teguh Sulaiman. Jadi saya daftar di Teguh Sulaiman ni 1984. Bersekolah sampai tingkatan 5 di Sekolah Menengah Teguh Sulaiman 1988. Ambil SPM, sambung pula tingkatan 6 atas bawah di Teguh Sulaiman juga, dan ambil STPM 1990. Jadi cerita dia separuh jiwa saya di Teguh Sulaiman.
Kemudian beli rumah pula lah ni, duduk Taman Tunjung tu hari-hari tengok Tunku Sulaiman. Jadi cerita dia macam tu dan betapa sayangnya saya dekat Tunku Sulaiman tu. Dan saya minta tuan-tuan bagi tepukan juga untuk diri tuan-tuan dan puan-puan. Pasal apa saya kata macam Cik Mat kata tadi, PBBI kata tadi, penuh dewan. Kalau tuan-tuan duduk atas pentas ni, saya pun jadi bergegak juga nak cakap ni. Asal penuh dewan mungkin pasal SOP, mungkin pasal apa, tapi sebenarnya siapa yang ada di depan saya sekarang ni ialah pertamanya saya nilai sebagai tuan-tuan memang orang yang ambil berat tentang pendidikan anak tuan-tuan puan. Tahniah sekali lagi, saya faham hari ni pinat sayur. Pinat tu kalau duduk dalam ni dekat 100 orang, kuranglah 100 orang. Tapi siapa kita pergi lepas ni? Mungkin tuan-tuan ada urusan lain, tapi tuan-tuan melapangkan masa juga duduk di sini. Sebab tu saya ucapkan tahniah dan masa mesyuarat PABG nanti jangan main saja. Biasanya kalau kita mesyuarat waktu sebelum bulan puasa ni, kita boleh juga makan-makan bihun, main makan bihun ni lah. Tapi hari ni mau main saja, tak cakap, tak bagi semangat idea masa mesyuarat dengan Cik Mat nanti, sia-sia juga lah main. Jadi sekurang-kurangnya saya lagi cakap bila sikit masa mesyuarat agung PABG lagi. Bagi pandangan untuk sama-sama, tak lain tak bukan, fokus kepada penjadian anak-anak kita ya. No? Tahniah pada tuan-tuan yang ada di depan saya ni. Sekali lagi ya, tepuk bagi darah ni, bagi saya bersemangat. Ya, berubah ni boleh eh. Okey tuan-tuan, terima kasih banyak. Sejarah, sambung lagi sejarah. Okey, ada lagi sesuatu berkaitan dengan Tunku Sulaiman. Saya sebenarnya dari tingkatan 1 sampai tingkatan 6 atas tu, saya duduk di asrama Tunku Sulaiman. Jadi jangan cerita kat saya tak mana bilik pam, saya akan tam habis. Bukan saja di asrama, di sekolah Tunku Sulaiman tu. Dulu ada kolam di belakang dekat Tunku Sulaiman tu, dekat tingkatan 6 dulu. Saya tingkatan 6 di situ. Tapi saya tak masuk di Tunku Sulaiman ni lebih kurang 30 tahun dah saya tinggal ni. Tapi duk tengok setiap hari lah. Nak hampa kata betapa pelajar-pelajar Tunku Sulaiman ni, tuan-tuan jangan duk risaulah hantar anak ke mana saja. Kalau tuan-tuan kaji balik sejarah pelajar-pelajar Tunku Sulaiman ni, law ada yang jadi YB. Ada jadi YB. Dia bukan atas sekolah, memanglah nombor 1 lah juga kan, kena hantar di sekolah. Tapi dia atas semangat tuan-tuan dan puan terhadap anak tuan-tuan dan puan. Satu, saya tengok komitmen tuan-tuan dengan sekolah. Yang kedua, yang ketiga, budak tu sendiri lah. Budak tu sendiri, sedap kata sedap. Saya dulu, kita cerita pak zaman dulu punya sekolah. Memang saya duduk sini, kesedaran saya ialah bila masuk tingkatan 6, 5 tahun, tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu tak sedap mana-mana. Masa tu kita boleh main bola, tidak main bola ya. Masa tu olahraga, masa tu bola tampak. Walaupun kecil macam ni, masa tu jadi setter, duduk tengah-tengah, tak jadi spiker. Tapi masih juga wakil sekolah. Takraw, main juga. Kata mainnya. Dan bila SPM tingkatan 5 tu, yang satu lagi, masa tingkatan 1 sampai tingkatan 3, tingkatan 1 sampai tingkatan 3, saya berada di kelas rancangan khas. Teman-teman tuan-tuan dan puan-puan, kelas rancangan khas ni masa tu ialah mula-mula sekali yang ada di Tunku Sulaiman. Tak ada lagi sebelum tu rancangan khas. Kemudian bila ada masa tahun saya tu, bila dapat keputusan penilaian sekolah rendah tu nak masuk ke derma, sekolah menengah derma, dia tahan tak apa-apa elok ni, dia kumpul ikut yang terdekat lah, sekolah terdekat. Dan sekolah Tunku Sulaiman ada rancangan khas masa tu. Rancangan khas ni special lah masa tu. Cikgu layan elok lah, bagus lah. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3, kemudian ambil PMR, SRP, duduk Sains stream, Part Sains 1, Part 5 Sains 1. Kemudian ambil paksa SPM pula, dapat grade. Duduk kelas sains ni tuan-tuan, mau grade 1 tu pecah kepala lah. Memang hebat lah. Dapat grade 2. Grade 2 saya tukar daripada sains stream, ambil tingkatan 6 tu ambil sastra. Jadi tingkatan 6 duduk di situ lah. Dan cikgu, kalau tuan-tuan perasan, cikgu yang baru bersara atau lepas atau tu, cikgu Cik Yah tu, cikgu saya lah tu. Jadi betapa sejarahnya dengan Tunku Sulaiman tu
betapa nak tunjuk betapa rapatnya dengan saya. Jadi bila pengarah wakilkan saya, sebenarnya Prasmi ni pengarah. Bila pengarah wakilkan saya ni, memang alhamdulillah saya bersyukur saya boleh nak sembang balik bab sejarah ni terutamanya, dan juga bab perkongsian apa yang saya ada ni untuk sekolah lama saya. Dan saya rasa tuan-tuan, puan-puan sebenarnya harus bersyukur juga bila dapat pengetua yang, kalau saya tengok pembentangan dia tadi, macam Hikmat kata, memang lengkap dari segi pentadbiran dan juga pengurusan sekolah. Law ni kita sama-sama nak tolong dia, nak bagi sumbangan dari segi pelibatan kita. Tak lain tak bukan tuan-tuan puan, demi kejayaan anak-anak kita. Okey, no? Dan satu lagi, tahniah sekali lagi pada pihak sekolah utamanya. Bila kita ditapal sebagai TS25 ni, sekolah transformasi sekolah ni, dia tak boleh lari daripada dua benda. Pertamanya, nama transformasi, perubahan, nak berubah ni. Pertamanya ialah dari segi kena rebranding balik. Rebranding, penjenamaan semula. Yang kedua ialah dari segi redesign balik. Apa yang ada kita redesign balik. Okey, terutamanya pagi ni, tahniah pada pihak sekolah dari segi pentas je lah. Pentas ni, kalau dulu, kalau tuan-tuan, zaman saya pun dan zaman sebelum-sebelum ni pun kita ucap bang tu lah, kira serong tu. Dan salah satu redesign balik pentas. Pentas kena ada lah, sebab nak highlightkan ucap tu kan. Salah satu di redesign balik yang saya rasa sebagai langkah mula lah dalam progres. Dah terpanggil nak jadi DJ lama orang. Ini dapat benda ni, dan ini adalah dalam bentuk redesign. Dan tuan-tuan kena set dah minda tuan-tuan puan, selepas ni insya-Allah ada lagi dari segi rebranding. Rebranding ni penjenamaan semula. Yang ni pihak sekolah kena highlight, sebab dari rebranding sekolah saya nampak dah ada. Kalau sebelum ni SMTS, SMKTS, Sekolah Menengah Tengku Sulaiman, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman, bila saya sembang dengan pengetua, Allah duk panggil hotline dah. Di Solomon. Di Solomon. Tuan-tuan kena highlight di Solomon ni, sebenarnya sekali saya terang dalam 4 TS25 ni, siapa pentingnya rebranding dengan redesign ni. Itu tuan-tuan kena highlight dah di Solomon ni. Di sembang di Nak ke, sembang di kedai roti canai ke, lo tak payah cakap dah. Anak saya duduk di Solomon. Kena cakap betul, anak saya bukan duduk di SMTI, tapi dalam hidup dalam Solomon tu, di dalam kurungan bawah tu masih lagi Sekolah Menengah Tengku Sulaiman. Bukan kita nak buang, nama ni dah maksud penyedamaan semula ni. Rebranding ni adalah kita ada sesuatu yang orang mudah ingat. Pertamanya orang mudah ingat di Solomon ni, orang tak suka orang mudah ingat. Cemuih lah, nama lain apa semua. Bila dia cemuih tu sebenarnya dia dah set dalam kepala dia. Tanyalah sekali lagi, yang nama kita meluat sangat, sekolah tubuh nama apa? Dia automatik boleh jawab di Solomon. Maksudnya secara tak langsung dia dah set dah dalam minda dia. Dari segi rebranding, dari segi rebranding. Yang keduanya ialah orang mudah kenal lah. Bila satu polis dah kenal di Solomon ni, step bawah tu ialah Sekolah Menengah Tengku Sulaiman. Pertamanya tuan-tuan akan mudah. Ini pengalaman lah. Tuan-tuan akan mudah, pihak sekolah sendiri akan mudah dapat dari segi tajaan, insya-Allah. Bila orang kenal. Kalau Tengku Sulaiman ni lama dah, bukan kata nama Tengku Sulaiman tu tak bagus dah. Bagus dah, cuma kita rebranding balik dia. Nama baru balik supaya orang dengar balik benda yang baru tu. Itu maksud dia. Jadi benda-benda asas ni saya rasa ada dah langkah untuk kohort untuk TS25. Saat ini kita tengok konsep dia macam mana. Dan saya rasa part sejarah saya tu nak selesai. Jadi kesimpulannya, bahagian objektif pertama saya nak cerita sejarah tu, bahawa walaupun anak kita di Tengku Sulaiman, mungkin tuan-tuan set minda dah, ni hang ni tak pergi duduk derma ke, tak pergi duduk sekolah premier yang lain lah. Habis dah hang ni, paling kuat hang jadi tok siok, paling kuat hang jadi apa-apa lah kan, nego apa. Tapi sebenarnya tu benda pun boleh ubah, yang boleh diubah. Maksudnya antara sumbangan dia adalah sumbangan kita dengan pihak sekolah nanti. Okey nah. Itu saja dari segi sejarah. Sebab tuan-tuan boleh tengok dah, sejarah membuktikan dah. Tuan-tuan balik list tengok, yang jadi YB law pun ada di jawatan YB law pun adalah bekas pelajar Tengku Sulaiman. Tuan-tuan cari lah siapa dia. Dan yang lain pengarah-pengarah pun ada.
Dan bila saya ada kawan-kawan di Tunku Sulaiman, bila saya untuk kontak balik, ada bekas-bekas pelajar Tunku Sulaiman ni berkerjaya besar, duduk di KL tapi tak pernah balik macam sini lah. Tapi kalau minta dari segi sumbangan apa semua, insya-Allah mereka akan bagi bantuan. Tak kira lah dia duduk sat ke, tapi dia pernah berada di Solomon. Jadi dari segi rebranding dan juga redesign tu, tuan-tuan siap bahawa sekolah ni insya-Allah akan ada benda-benda yang tuan-tuan kata di luar kotak fikiran tuan-tuan dan puan. Apalah orang tak pernah buat ni, cikgu ni apa pula ni. Dah lah baru main dia alih pagar naik kot ni. Dia cat kot ni. Mungkin tu ada justifikasi daripada pihak sekolah. Dan yang pentingnya tuan-tuan kena sedar bahawa sekarang ni bukan zaman macam kita sekolah dulu. Apa yang kita nak bagi dekat anak-anak kita lah ni tak sama macam mereka. Kalau kita duk ajak lagu mereka zaman kita dulu, memang mereka tak boleh terima. Ini adalah zaman mereka. Dan zaman ini sebenarnya dari segi pendekatan di pihak kementerian sekalipun dan juga JPN oleh pun ada pendekatan yang berfokuskan ke arah penjadian murid di zaman ini. Sekali kita cerita apa. Okey lah, dan satu saja bab sejarah. Kemudian kita akan masuk berkaitan dengan perkongsian transformasi TS25. Baik, tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya maklum sekolah TS25 di Solomon ni ialah berada di kohort 6. Kohort 6 baru permulaan pada tahun ni 2021 ni baru ditapalkan. Jadi pergerakan dia sehari kita tengok lagu mana yang mungkin insya-Allah selepas ini pihak sekolah akan ambil maklum lah. Ini sekadar perkongsian saya, dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan, apa yang saya kongsi ini ialah perkongsian semasa saya berada di SK Datuk Kayaman. Sebelum ni saya berusaha di SK Datuk Kayaman daripada 2019 bulan Julai sehingga baru ni lah saya baru main JPN ni baru 2 minggu lah. Dan apa yang saya buat di SK Datuk Kayaman sepanjang 1 tahun 8 bulan di sana tu, tuan-tuan tengok lah. Kalau tuan-tuan tak pergi sekolah pun tuan-tuan type tengok apa ni SK Datuk Kayaman dalam FB tu, tuan-tuan tengok dia punya progres. Dan kami sebenarnya adalah ditabalkan, bukan kami dah lah kan, dah keluar lah Datuk Kayaman. Datuk Kayaman tu ditabalkan TS25 kohort 5. Kohort 5 tahun lepas lah, 2020. Dan progres dia saya rasa bagi saya lah, agak cepat. Dan macam mana boleh cepat tu saya share dalam slide ni. Okey, tuan-tuan dan puan, TS25 ni duduk kat mana? Faham konsep tu dulu. Okey, kita dipayungi oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Payung besar kita yang ni. Payung besar ni tuan-tuan dah sedar lah, ada satu benda dalam payung besar ni ialah berfokus kepada kemenjadian murid yang holistik. Holistik ni maksud dia menyeluruh, bukan sekadar akademik saja. Dan bila dunia sekarang ni, dunia yang tidak ketentuan ni, dunia wuka dia panggil ni, tak tentu. Kadang tak tentu. Saya bagi contoh macam lah. Patutnya pengarah main, tiba-tiba pengarah ada urusan lain, alih ke orang lain. Sepatutnya tuan-tuan perempuan ada dewan yang elok di Tunku Sulaiman. Dulu tak ada dewan tu. Law ada dewan yang cantik. Pasal apa tak pergi buat di sana? Tapi kita berpegang kepada SOP kementerian. Orang-orang luar tak boleh masuk di sekolah. Sampai ke law duduk laksana lagi SOP daripada Kementerian Pendidikan. Jadi terpaksa kena buat di luar. Mesyuarat Agung PIBG kena buat juga. Jadi inisiatif pihak sekolah dan juga PIBG kita buat di luar. Itu sebabnya tuan-tuan berada di sini. Mungkin juga tertanya-tanya, awak tak buat sekolah sebelum ni, buat di sekolah. Buat di sekolah tak payah sewa dewan. Boleh juga abang sewa tu, boleh beli kain batik, kain pelikat bagi kat ramai kan. Tapi kena buat di dewan. Itu sebabnya. Itu dalam dunia yang tidak ketentuan. Okey, pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni nak melahirkan murid yang kesimpulan dia lah secara amnya adalah nak melahirkan murid yang holistik, berkembang dari segi holistik, bukan sekadar akademik saja, tapi dia ada juga kemahiran. Kalau fokus utama ni ialah pada dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 ni ialah berfokus pada JERI tu, semani emosi tu. Kemudian okey, kita tengok TS25.
Ni aspirasi murid lah. Ni untuk pembangunan PPPM 2013-2015. Dia nak murid macam ni, holistik, menyeluruh. Ada kemahiran memimpin, ada kemahiran berfikir, ada berpengetahuan, ada berkenaan dengan identiti nasional, etika dan kerohanian, dan juga kemahiran peribahasa. Maksud dia holistik, bukan tulis SPM kena grade 1. Kalau pakai grade lagi tu ada grade lagi tak ada? Dulu macam tu dulu lah. Okey, sekarang dia menyeluruh macam ni. Anak tuan-tuan dan puan tu nak disetting supaya keluar daripada sekolah The Solomon ni yang penuh macam ni, supaya dunia law ni, kita cakap sikit ke depan mereka, dunia law ni kita nak create mereka ni, pelajar-pelajar di sekolah ni, supaya jadi job creator. Kita baca panjang, kita baca lepas sekolah dia nak pergi mana. Bukan lagi macam kita dulu sebagai job seeker. Maksudnya orang sedia kerja, kita dapat keluar you terus dapat kerja. Sekarang bukan macam tu lah. Keluar you nak jadi cikgu pun lah, saya tengok 2-3 tahun kena menunggu baru boleh. Kalau dulu nak jadi cikgu, isi borang lulus je jadi terus. Macam tu. Allah bukan dunia macam tu. Jadi kita nak create anak-anak tuan-tuan puan ni job creator. Maksudnya dia keluar ngaji pandai tapi tak boleh nak kerja. Dia ada kemahiran lain yang kita akan terapkan dalam sekolah. Jadi benda tu lah yang nak sama-sama patutnya tuan-tuan fikir sekali lagi bersama YDP PIBG dan juga pihak sekolah, yang mana kita boleh bantu nak jadikan pelajar-pelajar kita yang mempunyai kemahiran. Okey, ini cakap bab kementerian. Ini ialah berkaitan dengan TS25. Mai mana pula TS25 ni? TS25 ni ialah merupakan salah satu tool, alat untuk kita capai yang tadi, yang slide sebelum ni tadi, yang PPPM 2013-2025. Jadi kita gunakan alat ni untuk mencapai matlamat PPPM tadi. Salah satu alat kita guna TS ni lah. Okey, konsep transformasi sekolah ni tuan-tuan dan puan, pertamanya yang kalau saya duduk berkongsi ni ada tuan-tuan ada highlight highlight. Okey, yang pertama yang selalu saya berkongsi ni adalah berkaitan kepimpinan berkesan. Tapi kita masuk dalam sikit. Macam mana saya cuba ubah iklim kepimpinan DSK Datuk Khairman tu supaya wujudnya yang ni dulu. Kemudian bila yang ni dah mantap, pemimpin yang mantap. Pemimpin siapa dia? Pemimpin besar di sekolah ni pengetua. Pengetua guru penolong kanan, guru kanan. Dan juga mungkin pengetua lantik juga dari segi think tank sekolah dia. Tenaga pemikir yang lain yang mungkin melibatkan guru-guru yang lama duduk di sekolah ni, dia pengalaman banyak, pengetua tarikh juga walaupun dia bukan guru penolong kanan ataupun guru kanan mungkin. Dan inilah dikategorikan sebagai pemimpin. Kemudian bila pemimpin ni dah berkesan, dia akan melahirkan guru berkualiti. Cerita dia, tani kena faham dulu. Kalau nak bawa TS25 ni, sini kena faham dulu. Kena ada pengetua yang nak berubah. Kalau saya tengok sekali lalu nak ubah lah, pentas pun dia dah ubah lagu lain lah. Maksud dia ada konsep dalam fikiran dia untuk transform. Yang ni dulu. Kemudian bila dia sendiri faham berkaitan dengan TS25, dia akan melahirkan guru berkualiti. Dia memahamkan dan mengupayakan cikgu-cikgu dia pula. Maksudnya cikgu-cikgu lain di sekolah di Solomon ni akan faham juga. Sembang selepas ni, sembang kedai roti canai tu, sembang TS25. Maksud dia faham. Kemudian dari cikgu dia faham ni, barulah dia dapat sokongan PIBG dan juga komuniti. Sokongan PIBG dan komuniti, kalau dari segi kitaran ni macam tu lah, saya kena terangkan. Tapi sebenarnya nak masuk law pun boleh. Tengok, nak masuk ke mana pun boleh. Dengan cikgu pun dia boleh tolong, dengan pihak pemimpin pun dia, pemimpin sekolah pun dia boleh tolong. Tapi bila saya kena terang satu-satu lah. Okey. Sekarang kalau saya tengok ketiga-tiga ni, saya nilai apa yang saya nampak hari ni. Saya tak tahulah sebelum ni ataupun di sekolah untuk lawang betul-betul lah, berparang kat cikgu lah, saya tak tahu. Tapi apa yang saya nilai hari ni dari segi kepimpinan dia, saya nampak kepimpinan sekolah ni memang ada pemikiran untuk transform. Satu.
Yang kedua dari segi cikgu dia, cikgu pun mau. Cikgu kena mau, cikgu kena faham. Cuma lepas ni mungkin ada banyak lagi perkongsian kaitan TI25 ni. Sama-sama kita cuba laksanakan. Dan dari segi sokongan PIBG sudah pastilah tuan-tuan tengoklah kiri kanan depan belakang penuh. Walaupun YDP kata tadi perempuan pun penuh, perempuan saja yang amai, lelaki tak amai, perempuan pun orang juga. Jadi penuh. Center dia penuh. Bagi saya penuh dan sokongan dia mungkin pok-pok ni dia keluar pergi kerja ini tinggal mok-mok je. Tak apa. Alhamdulillah sebenarnya bagi saya lah, kalau dari segi konsep asasnya untuk pelaksanaan TI25 ni ada di The Solomon. Dan ini ialah sokongan di dalam. Okey, pertama sekali ialah dari segi sekitaran pembelajaran yang kondusif. Pasal apa kalau tuan-tuan lalu di Datuk Khairman tu, tuan-tuan lalu balik sakit apa? Cat pagar, ada dalam tu saya buat taman. Pasal apa benda-benda ni buat? Sebenarnya dia duduk dalam konsep TI25 ni. Kita buat bukan semata-mata bila orang cakap bab contoh di Solomon. Oh, di Solomon cantik lah, ada dewan, ada taman luas. Tempat belakang yang dapur perkhemahan dulu dia pun dah buat taman. Ada malam-malam pasang lampu. Bukan waktu tujuan sebenarnya. Bila kita lahirkan persekitaran yang cantik ni, sebenarnya salah satunya adalah sebagai pulling factor. Faktor yang menarik budak-budak main sekolah. Cerita mudah ya tuan-tuan dan puan. Sekolah buatlah program macam mana pun, buatlah fun fair 3 hari 3 malam, tapi kalau budak tak main tak ada kesan apa. Jadi faktor utama dia kena bagi budak main dulu. Faktorlah dalam TI25 antaranya ialah dari segi persekitaran. Bilik darjah kita cat lain, kita jadikan bilik darjah yang berkonsepkan PK21 pasal apa? Pasal yang pertama tadi, nak menarik pelajar-pelajar datang ke sekolah. Itu tujuan utama. Yang kedua, orang nak puji sekolah cantik, PIBG bagus, hidup tolong sekolah, itu nombor 2. Tapi sebenarnya apa yang kita buat selama ini ialah berfokus kepada murid. Sebab kita nak lahirkan murid yang holistik. Okey, seterusnya adalah dari segi pengajaran dan pembelajaran bermakna. Yang ini dibalik dekat cikgu balik. Cikgu duduk dalam kelas 40 orang budak, dia sepatutnya dalam konsep TI25 ni dia kena tahu perangai semua budak tu. Ada yang boleh baca, ada yang lena saja, ada yang sat on, sat off, sat mic, sat tak mic. Dia kena tahu perangai budak-budak. Dia kena tahu budak yang bila dia mengajak, macam saya duk mengajak lah ni, lena tak dengar. Saya pun kena tahu ya lah tuan-tuan yang duk lena ni pasal apa. Maksud dia dari segi pembelajaran bermakna ni, kita menguasai budak kita tu. Okey, mungkin budak yang duk lena tu ialah seorang pelajar yang pintar, tapi dia tak boleh terima lah. Saya duk mengajar ni old fashion. Cikgu yang ngajar dalam kelas tu old fashion. Mungkin dia dah advance dah. Di rumah dia pakai tablet dah. Dia pakai komputer, dia dah tahu semua dah apa yang cikgu nak cakap tu. Jadi dia main sekolah dia lena. Mungkin itu salah satu. Ataupun mungkin dia tak minat gaya pengajaran cikgu ni, dan dia tak minat langsung dengan pelajaran. Cikgu kena tahu lah dia minat apa. Kalau sekolah anda, macam sekolah anda yang buat, tapi bukan sekolah saya, tapi ada sekolah TS 25 lain yang dah praktik benda ni, dan benda ni berkesan. Budak yang malas belajar ni rupanya dia minat untuk berniaga, dia minat untuk bisnes. Cikgu kena tahulah, sebab itulah di sekolah, bukan sekolah Datuk Khairman ya, tapi sekolah lain dalam kolej juga, tuan-tuan carilah. Sekolah tu dia wujudkan dari segi pelajar-pelajar yang jenis ni boleh bela ikan karing, bela viral ikan karing kan. Jadi budak ni boleh bela di sekolah pertama. Jadi dia ada ikan dia di sekolah, tak kira lah 5 ekor ke 10 ekor. Dan bila konsep sekolah TI25 ni nanti automatik akan jadi managed school. Managed school ni sekolah lain akan main melawat lah. Macam sekolah Datuk Khairman, sekolah lain akan main melawat, nak tengok apa dia yang berlain sangat tu. Jadi bila dah jadi managed school ni, orang-orang yang main melawat akan jumpa budak ni pun akan boleh promote ikan karing dia. Macam tu contoh dia akan menyeluruh. Jadi kita kongsi lebih lanjut lagi berkaitan dengan bagaimana pula nak dilaksanakan TS25 ni di negeri Perlis. Okey.
apa ni, tak apa. Okey. Ini tadi ni TR25 ialah alat untuk melaksanakan PPPM. Sekarang alat untuk menjayakan TR25, kalau tuan-tuan berada dalam negeri Perlis ni, tahniah. Tahniah lah bagi saya. Sebab di negeri Perlis ni ada hala tuju yang spesifik bagaimana nak lahirkan anak tuan-tuan dan perempuan tu dari segi kemenjadian yang holistik, yang menyeluruh, bukan sekadar pandai akademik saja. Macam tu. Jadi di negeri Perlis ni ada yang kita panggil taksonomi JPM Perlis ni, yang diinspirasikan oleh pengarah yang ada lah ni. Pengarah yang ada lah ni pun baru lagi, dalam tak pas tahun ni kot kan. Dia inspirasikan benda ni supaya kita boleh nampak. Dan benda ni nak menjayakan TS25, TS25 nak menjayakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi dia selari sebenarnya. Tapi betul hanya kita ni, sebab kita berada dalam negeri Perlis, dan di negeri mana pun takat law ni tak ada lah lagi kita kata matlamat dan visi yang spesifik dalam melahirkan penjadian murid. Negeri lain bercakap, okey kita akan melahirkan murid yang holistik, penjadian murid yang holistik. Okey, habis dekat tu. Tapi di negeri Perlis kita cakap kita akan melahirkan murid yang holistik, penjadian dari murid yang holistik menggunakan alat ni. Okey, clear lah. Baik, di alat ni ada 6 kemahiran murid. Selain pada akademik yang kita nak tanam pada anak tuan-tuan dan puan ni, terutamanya anak tuan-tuan dan puan yang di menengah rendah. Bila menengah atas nanti akan ada pula program menengah atas ni, maksud dia 3, 4 dan 5. Program yang berfokus juga kepada SPM. Sebab SPM ni memang penting lah sekarang ni. Dan PT3 masih lagi dalam kajian, sama ada nak mansuh atau dah, masih lagi dalam kajian. Tapi nak habaq kata, taksonomi JPM Perlis ni untuk menengah rendah yang kita nak lahirkan ni, dan juga untuk sekolah rendah bersesuaian. Pasal apa? Pasal kita cuba nak lahirkan anak tuan-tuan dan puan bukan saja dari segi akademik, tapi dari segi 6 kemahiran yang ada. 6 kemahiran ni kalau selalu pengarah, selalu ceramah, selalu bagi input, ini dikategorikan kemahiran kalis masa depan. Kalis masa depan. Masa depan budak-budak ni kita tak tahu macam mana rentak lagi. Kalau macam law ni tuan-tuan memang bersesuaian lah. Bersesuaian dengan apa ni kemahiran yang kita nak cuba terapkan ni. Okey, apa dia kemahiran dia? Pertamanya kita akan terapkan, kalau di sekolah anda saya terapkan berkaitan dengan asas penggunaan ICT. Boleh guna komputer. Dia tak tanyalah awak buka macam tu nama apa dah. Laptop tu apa dia, desktop tu apa dia, tablet tu apa dia. Sekurang-kurangnya benda tu dalam fikiran mereka. Dan mereka tahu guna Word, mereka tahu guna Excel, tahu guna program-program dalam tu, tahu guna macam mana nak menaik. Yang ni kita akan di pihak sekolah akan cuba lahirkan pelajar yang ni. Kemudian IoT, Internet of Things. Internet of Things ni benda-benda yang berkaitan dengan internet. Law ni paling popular ialah dari segi pembelian online tu. Lazada, Shopee. Pelajar-pelajar tahu. Saya rasa anak tuan-tuan dan puan pun tak ada masalah dari segi IoT ni. Tapi bukan skop tu saja. Bila mereka keluar daripada sekolah, apa dia lagi IoT yang menggunakan internet ni? Banyak tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan sekarang ni terlibat dengan pertanian, kita guna drone yang duk tabuk baju apa semua tu, dia bersangkut paut dengan internet juga. Benda-benda yang meluas macam tu lah IoT. Kemudian dari segi keusahawanan, entrepreneurship. Entrepreneurship ni bukan konsep macam kita dulu. Kalau kita dulu, contoh lah, saya bagi mudah lah. Kita dulu beli air mineral 7 kupang, balik sekejap lagi ada orang minta beli, kita jual RM1, untung 3 kupang. Ini ialah bisnes. Apa beza bisnes dengan keusahawanan? Ini konsep asas lah, no? Bukan kata tetap je ni. Cuma saya nak bagi konsep asas supaya kita nampak. Ini ialah bisnes. Beli air mineral orang kita beli dekat orang air mineral 7 kupang, kita jual RM1, kita untung 3 kupang. Itu bisnes. Tapi anak tuan-tuan dan puan ni kita nak dalam lagi. Dia bagi contoh, kita bagi dia beli air mineral 7 kupang, dia balik dia proses air mineral tu, dia bubuh warna ke apa, dia boleh jual RM1.5. Jadi mana lebih untung? Bisnes ke keusahawanan? Jadi benda asas tu kita cuba nak terapkan dalam
pemikiran anak tuan-tuan dan puan lah. Kemudian kemahiran dari segi pertanian. Yang ni memang rugi kalau anak kita tak tahu langsung. Anak kita duduk jurui pokok bunga tengah hari rambang, dia tak tahu asas kan. Contohlah kan. Sebab negeri Perlis ialah negeri pertanian. Kita ada bendang 70 halung pun, kalau anak tak mahu buat sebab dia tak erti. Bukan dia ada kerja lain, tak ada kerja lain, tapi dia tak erti dan tak minat dengan pertanian, sia-sia yang bendang tu. 70 halung tak dan 20, tak dan 2 tahun, 3 tahun, kalau boleh kat dia, mungkin dia jual. Jadi kita akan cuba terapkan kemahiran ni. Kemudian kemahiran event management, pengurusan majlis. Yang ni ialah asas untuk mengurus majlis. Macam mana dia nak cari sponsor, macam mana dia nak urus berkaitan dengan MC majlis tadi kan, dua acara majlis, macam mana dia nak susun ikut susunan dalam dewan, semua ni. Kemudian dari segi communication, yang ini penting saya rasa. Yang ini penting, bagaimana budak boleh tanpa segan silu. Kalau dalam kelas lah, kita ambil paling basic, paling asas. Kalau dalam kelas, dia boleh mengeluarkan soalan untuk cikgu. Sebab ini adalah proses belajar tuan-tuan dan puan. Kalau dalam kelas cikgu bagi anak tuan-tuan dan puan tak kata apa, keluar kelas 30 minit sejam, keluar macam tu, jadi keberkesanan pembelajaran dia itu tak ada. Kita nak lahirkan budak yang berani cakap ni. Tuan-tuan dan puan, saya maklum lah, kalau saya tengok YDP tadi memang jenis orang hantar pentas juga. MC memang lah. Tapi berani tak saya nak panggil tuan-tuan dan puan seorang maju atau pentas try pegang mic dia. Kalau tak ketak lagu ni ke lagu mana ke, berani tak kalau saya panggil lah. Tuan-tuan saya ada angkat tangan, saya tunjuk je lah. Apa mana yang duk tengok saya tunjuk. Saya mula-mula no. Nak hafal kata, kebiasaan duduk atas ni pun memerlukan daripada asas juga. Yang tu kita nak lahirkan, terutamanya kalau asas dalam bilik darjah lah. Kalau di sekolah rendah tu budak boleh present ni macam ni tanpa ada kertas, tanpa ada model sat-sat nak tengok kertas, sat-sat nak tengok kertas dah. Maksud dia sampai tahu tu. Dan benda ni saya cakap ni bukan malu sembang bohong tadi dah. Sebab benda ni saya buat dah di sekolah Datuk Khayaman. Budak yang, tapi budak darjah 1 tuan-tuan jangan bites lah. Kalau budak darjah 5, darjah 4 tu insya-Allah boleh dah present, tapi bukan semua lah, boleh dah, mampu dah untuk macam ni, untuk berada di halayak ni. Dan dari segi confidence level dia, keyakinan diri dia untuk berada di halayak ni tinggi. Benda ni lah yang akan kita cuba terapkan dalam konsep pembelajaran sekarang ni. Okey, ini adalah apa yang saya laksanakan. Dan ini untuk cikgu-cikgu di sekolah lah, terutamanya SLT, MLT no? Pada pengetua, guru kanan, cikgu-cikgu. Bagaimana kita cuba merancang dalam 3 tahun ni. Dalam 3 tahun akan lahir pelajar yang tadi, yang saya kata ni. Yang ada 6 kemahiran ni. Macam mana nak lahirkan pelajar yang 6 kemahiran ni dalam perancangan kita 3 tahun. Ini adalah apa yang saya rancang di SK Datuk Khayaman. Dan ini sepatutnya 2021-2022 ni adalah langkah kedua baru. Tapi saya dah keluar dah. InsyaAllah saya akan cuba bimbing SK Datuk Khayaman ni untuk tengok 2023 ni berapa ramai budak yang ada holistik, kemenjadian holistik ni. Terutamanya berdasarkan taksonomi DBM Perlis dan juga mempunyai 6 kemahiran taksonomi ni lahir di SK Datuk Khayaman. Yang ni keseluruhannya akan tengok 2023. Maksud dia tuan-tuan dan puan, saya duk bawa budak mana ni yang saya fokus sekarang ni. Kalau tahun 2020 budak darjah berapa agak-agak tuan-tuan dan puan? Budak darjah 4 di tahun 2020. Ini darjah 5, kemudian darjah 6. Darjah 6 nanti dia keluar, adakah dia ada ni? Okay. Macam itulah target dia. Dan bagi pihak sekolah, ini ialah perancangan dia, kena ada road mapping macam ni. Kena ada road mapping cikgu. Kalau tidak, kita tak tahu buat apa. Cikgu tanya, cikgu pasal apa kita nak guna cat pintu pagar ni hari Sabtu ni? Tak tahu, kita tak ada perancangan. Guru besar berketua jawab, tak tahu, saya tengok sekolah Seri Tunjung untuk cat, kita pun cat lah. Maksud dia tak ada alat tuju yang jelas. Yang pertama sekali nak melaksanakan konsep A25 ni atau apa-apa pun transformasi
Pertama sekali bagi faham siapa yang nak kerja dengan kita. Okey, kalau di sini tuan-tuan dan puan, bagi saya lah, kalau di sekolah ni, okey, kalau kita di pihak pentadbir lah, di pihak pengetua, orang yang akan kerja dengan kita adalah semua cikgu dan semua ibu bapa sebenarnya. Istilah kerja tu bukan kerja yang dimaksudkan kerja madu buat pagar. Pada maksudnya yang akan bersama-sama dengan kita untuk menjayakan matlamat ialah orang-orang ni. Dan bila kita sedar inilah orang-orang yang akan bekerja dengan kita, kita kena ingat dalam fikiran kita, ini sebagai pengetua atau berusaha kan, bahawa mereka ini adalah aset yang penting. Muka cantik tak cantik pun aset. Tak payah duk tengok muka mokpok ya, tak berapa elok ni, tak elok sembang ni. Tak, sebenarnya dia aset. Dia tak elok dari segi muka, dia mungkin boleh tumbang dari segi lain. Idea orang tak sama tuan-tuan dan puan. Termasuklah anak murid kita. Budak kelas last sekalipun, kadang-kadang dia mempunyai idea yang di luar kotak fikiran kita sendiri. Dan sebenarnya itulah yang akan membawa kejayaan dia sepanjang hidup dia. Itu tuan-tuan kena sedar, no? Okey, yang pertama sekali ialah dari segi pelaksanaan adalah mewujudkan iklim untuk berubah. Yang ini saya tak nafikan tuan-tuan dan puan. Memang nak wujudkan iklim, termasuk tuan-tuan dan puan sekalipun, nak bagi untuk berubah ni, kita akan di pihak pentadbir akan menghadapi kesukaran. Tapi bagaimana nak cepatnya untuk perubahan itu, salah satunya bagi saya ialah memahamkan sebenarnya visi dengan misi kita. Jadi kita, kalau kita pentadbir tu, kita dululah kena faham ke arah mana kita nak bawa sekolah ni. Barulah kita boleh bercerita dengan cikgu-cikgu, cikgu-cikgu boleh kongsi dengan mokpok, kita sendiri pun boleh kongsi dengan mokpok. Ni kita duk buat apa awak mokpok. Mokpok duk lalu lah, tapi duk tengok ish awak ni ramai main sekolah. Mokpok sendiri pun tak tahu, sedangkan anak dia ada di dalam sekolah tu. Okey, mewujudkan iklim untuk berubah ni, dia sehari kita masuk pasal apa yang payah sangat nak berubah ke arah sesuatu. Walaupun kita clear dah ni, kita hasrat dalam kepala. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan lah ni, dalam kepala macam mana harapan pakcik nak lahirkan anak pakcik ni? Oh, mungkin ada yang depan saya ni dah boleh dah cakap, oh kita nak lahirkan, saya duk cadang nak lahirkan anak saya yang boleh dari semua segi, bukan takat akademik saja. Boleh sembang tak? Tapi sembang je boleh, tapi sebenarnya dalam diri tak boleh berubah. Pasal apa? Pihak sekolah hadiah main. Okey lah, pihak waris ibu bapa main sat pagi ni, kita meeting pihak biji sat, kita plan tengok apa rancangan sekolah kita, tak boleh main rapat. Kadang-kadang kita boleh bersembang ya, tapi tak boleh main. Sebab bila nak berubah ni, sebenarnya dia menagih sangat dalaman kita. Bagi saya kalau kata apa ni konsep hidup keseluruhan tuan-tuan dan puan, kita bagi 3 lah contoh. Hidup kita ni untuk kerja, hidup kita untuk beribadah, hidup kita untuk dengan keluarga, family ni, santai-santai apa semua ni dengan keluarga, family. Ada 3 benda ni tuan-tuan dan puan. Kalau saya bentang secara umum saja, 3 benda ni, hak mana yang nak bawa bekal kita ke akhirat sana? Tuan-tuan, insya-Allah secara umum ni tak payah fikir apa. Saya tanya sekaligus, tuan-tuan akan kata kluster beribadah ni. Okey, betul. Tuan-tuan akan jawab yang tu. Tapi sebenarnya cuba renung Ustaz, berapa banyak kita boleh beribadah dalam hidup kita ni? Mana benda yang kita terlibat banyak semasa kita bekerja? Kalau cikgu-cikgu semasa kita bekerja lah. Saya rasa kalau kita bekerja ikut bidang tugas yang duduk di sekolah saja tu, tak banyak manalah bekal yang kita boleh bawa ke sana. Jadi bila kita terlibat banyak, kalau ada kajian 45% hidup kita ni adalah terlibat dalam kerja. Tapi kalau kita mampu beribadah siang malam, mungkin kita lalai dalam kerja pula. Jadi sebenarnya kerja beribadah ni adalah satu gabungan. Kalau tuan-tuan fokus beribadah saja, mungkinlah boleh bawa hasil dia ke sana dari bentuk ibadah. Tapi masa kerja tak ada yang boleh bawa bekal ke sana. Bagi saya, kalau nak berubah ni dan melibatkan hidup kita ni, masa kerja ni, masa tuan-tuan perempuan sumbang untuk sekolah ni, maksud dia yang bukan kerja tuan-tuan dan perempuan, tapi kita berfokus dan kita niat lillahi ta'ala. Macam juga cikgu-cikgu balik sampai malam baru balik. Kalau ikut kerja dia 8 jam, 9 jam macam tu je. Tapi orang yang lebih sampai malam tu, mudah-mudahan itulah atas niat kita boleh bawa ke sana.
Jadi gabungan masa kerja kita dengan masa ibadah kita, masa family kita sikit pun mungkin ada pahala banyak juga di situ. Gabung semua tu, insya-Allah itulah berkah tuan-tuan dan puan. Sebab kita menuju ke sana tuan-tuan dan puan. Saya duduk tadi saya masih duk ingat lagi hari mula saya masuk asrama dengan timba dengan apa tu, ingat lagi tuan-tuan, rasa sat je. Tapi ya tak ya lah ni, itulah tahun berapa abang ni? 84. Tingkatan 1 duduk asrama dah sampai tingkatan 6. Masa tu marah kat ayah tak dengar. Apalah anak orang lain boleh duduk walang. Masa tu duk tangi naik basikal kan. Tak boleh, tapi ayah memang letak itu seminggu sekali. Masa tu main bagi RM5 duit makan. Sebab duit makan lain ada dah. Kantin asrama makan main sekolah je RM5 tu. RM5 pun bukan nak makan sangat, untuk rehat, tak ada makan pun, untuk berlari sana sini habis begitu masa. Jadi tu daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6 atas tu, masa tu marah dah. Jadi maksud dia kita menuju ke sana tu, saya sebut ke sana lah tu, maksud dia dalam sebenarnya singkat aja. Kalau saya sendiri pun boleh duk ingat lagi tingkatan 1 saya bawa macam-macam beg besar duk heret masuk asrama tu. Maksud dia tiba-tiba hari ni duduk berceramah depan tuan-tuan puan, dan umur saya pun lah ni dah 50 lah. Masuk asrama umur 13. Tapi masih duk ingat lagi pun. Macam mana kita masuk mandi dalam bilik pam. Ada lagi bilik pam Ustaz Syafri? Ustaz Syarafi? Ada lagi? Bilik pam tu dulu cerita dia, cerita bilik pam. Dia ada tong, dia ada ni, tank, dia ada tangki. Tingkatan 1 tak boleh lah. Tapi bila kita duduk sampai tingkatan 6, dan bila tingkatan 6 tu kita lah bos lah di asrama tu. Bilik pam tu ialah bilik tempat saya dan geng saya mandi dalam tangki tu. Ayat tangki tu akan mandi kat bilik ayat lain lah. Jadi masa tu kita kemas, kita sampai boleh jadi apa ni, ketua asrama apa semua, jadi tak ada masalah apa. Nak apa bila kan. Dan kolam mana lagi je Rapi? Kolam tepi tu. Kolam pertanian tak ada. Kolam tu cerita dia tuan-tuan dan puan, kita ada hubungan yang baik dengan pihak kantin asrama. Tak tahulah ada dalam ni lah. Mungkin orang tu kaca masa tu pun dah meninggal dah, tua dah. Malam-malam bila ni cerita kami besar dah, tingkatan 6. Malam-malam bila malam saya ada geng tingkatan 6 lah. Kami akan bawa bukat pergi ambil. Masa tu ada aliran pertanian. Dia pertanian duk belah ikan dalam tu. Kami akan tahan bukat, esok dekat-dekat subuh pergi duk tarik bukat tu, ambil ikan tu masuk dalam tangki tadi kami duk mandi tu. Kemudian balik sekolah saat ni, petang ni orang tak ada, ambil ikan tu pergi bagi dekat tukang masak di kantin. Jadi kami duk makan kemas dalam tu. Orang lain makan ikan termenung, kita makan talapia tu. Tu cerita lama. Benda tu kalau orang buat, Cikgu Syarafi kena marah. Tak boleh, lama mana boleh buat tu. Dulu pun tak boleh buat juga lah, tapi dah buat dah. Jangan cerita lah kan, supaya ambil iktibar, jangan duk buat dah benda tu. Benda pertama lah, kalau lah betul benda tu tak fikir. Kita budak-budak masuk dalam bilik pam tu, ada 5-16 switch duduk dalam tu, semua kena tekan, kita kontrol switch masa tu. Selain daripada jadi ketua asrama, kita kontrol switch. Tekan switch baru pam jalan untuk supply air satu asrama. Masa tu lah, kalau tak tekan dia slow, air tu slow. Bila tekan dia akan mandi pun seronok apa semua macam tu. Jadi sebab tu kita ada pintu, kunci pintu tu. Jadi cerita dia tak fikir langsung yang switch-switch tu dengan air apa semua tu bukan tekat pensan je, memang mati tu kalau dia punya shock tu kena. Bila lah aku fikir jadi cikgu ni orang nak fikir kan. Tapi alhamdulillah semua tu kita lalu, dan saya rasa itu asam garam pelajar-pelajar anak-anak kita lah. Tapi trend tu dah berubah lah ni. Tak ada lagi anak kita nak buat kelaku, kalau kata kelaku nakal macam tu tak ada lah ni. Dia nakal macam lain lah. Sebab dia ikut perubahan zaman. Dan macam saya nak kata tadi, benda tu duk ingat lagi dalam kepala, maksud dia sekejap je sehingga kita ke sana. Jadi bekal yang nak bawa ke sana tu macam saya kata tadi lah, duduk dalam tiga ni. Dan
kalau kita tak top up dengan masa kita duduk kerja ni, kita kerja sia-sia je lah. Kita kerja sia-sia tak top up juga 2-3 pahala untuk bawa ke sana. Rasanya kita akan di sana, asalnya lah kita akan kuranglah pahala di sana nanti berbanding dengan orang lain yang ketiga-tiga ni dia top up. Tu yang nak bawa. Ini dari segi perubahan. Nak berubah ni kena ubah minda je tu, memang payah daripada kebiasaan dia. Law duk senang lenang cikgu mengajak, tiba-tiba nak kena mengajak guna pedagogi lain. Macam apa JPN law sekarang April PBL, Project Based Learning. Bulan 5 nanti flip classroom. Dan tu kena fikir pula, flip ni nak buat macam mana, PBL nak buat macam mana. Sedangkan sebelum ni kita ajak biasa. Tu maksud dia nak berubah tu memang akan susah nanti. Di peringkat ni memang saya pun lalu, tapi saya ambil masa tak sampai setahun untuk berubah di SK Datuk Khairman. Disebabkan cikgu-cikgu mudah faham. Sebab apa mudah faham? Sebab ketua, sebab guru besar, sebab pentadbir, sebab SLT. Fahamkan cikgu-cikgu ke mana nak bawa sekolah kita. Faham sampai tahun ni. Saya ingat kalau saya cakap law ni, tuan-tuan boleh faham dah. Dan kalau tuan-tuan simpan di dalam hati tuan-tuan dan puan, apa yang saya cakap ni, insyaAllah puan pengetua tak ada masalah nanti bila bercakap buat DS25 transformasi sekolah 2025. Saya ambil masa 6 bulan di sini sebab saya ada cikgu-cikgu yang macam tu, cikgu-cikgu yang mampu untuk menerima perubahan. Jadi saya laksanakan juga. Dan kemudian sekarang ni patutnya 2021, 2022 ni patutnya lah saya akan baru mula redesign berkaitan dengan project based learning. Saya akan mula tekankan budak-budak ni berkaitan dengan project based learning. Saya akan tekankan budak-budak ni berkaitan dengan 6 kemahiran kalis masa depan ni. Sepatutnya 2021, 2022 kalau ikut rancangan ni. Disebabkan saya kata tadi di sini saya ambil 6 bulan saja, jadi 6 bulan terakhir ni saya dah dapat redesign balik. Dapat redesign benda ni. Dan hasilnya lah sekarang saya cuba duk melibatkan dan mengupayakan seluruh warga sekolah dan juga PIBG di SK Datuk Khairman. PIBG kita tak berapa nak boleh serap sebab pertamanya macam saya kata tadi, kita ada SOP yang orang luar tak boleh masuk. Yang keduanya, keadaan semasa sekarang ni banyak keadaan yang tak boleh bersemuka. Sebab tu terlambat untuk nak nak libatkan dengan PIBG. Tapi tak apa, benda tu dalam perancangan dan bila bersemuka sikit-sikit ni insya-Allah kita akan boleh. Okey, apa yang dimaksudkan dengan redesign? Redesign ni adalah reka bentuk ya. Kita reka bentuk apa yang ada. PDPC hari-hari kita mengajar, tapi kita reka bentuk balik, kita amalkan PBL, Project Based Learning. Ini saya kongsi yang di Datuk Khairman. Project Based Learning ni tuan-tuan dan puan, mudah ya. Mengajar macam biasa saja, tapi kita ada berasaskan projek. Maksudnya segala sukatan pelajaran SKP ke kemahiran yang ada dalam sukatan kita tu, kita bincang dengan kawan. Kan semua orang boleh buat projek, tapi tuan-tuan kata boleh semua pula tak. Yang mana boleh buat projek, tapi bagi saya di sekolah anda, semua kelas, semua tahap belajar ada projek dia. Termasuk saya mula di sini daripada tadika, daripada pra sekolah. Ada untuk projek base. Ini saya kongsi ringkas berkaitan projek base. Projek base ni budak akan buat projek. Cerita dia macam tu lah, cikgu bimbing dulu untuk buat projek, budak akan buat projek, segala berkaitan dengan projek dia. Contoh kata menghasilkan, mudahlah, projek mudah tu bagi kita fikir sama-sama. Contoh menghasilkan kapal daripada botol mineral. Okey, bincang dengan cikgu dulu, kemudian murid. Bila projek base ni ada dua kategori pula, sama ada dia buat secara individu ataupun kumpulan. Kalau individu ni kita bagi kelas cemoh lagi. Kalau berkumpulan ni bagi kelas belakang okay, supaya dia ada dalam tim tu 3 orang atau 4 orang untuk dia berbincang hasilkan satu projek tadi. Okey tak? Okey. Cikgu bimbing sekali tu. Kemudian yang lain cikgu tengok proses. Budak-budak ni kena hafal mereka dah. Kalau kamu tak tahu juga ataupun kamu nak tahu lebih lanjut, kamu kena balik Google. Google ni cari dalam internet apa dia contoh-contoh yang bentuk-bentuk kapal ni ke atau macam mana. Mereka akan balik Google dan di situlah sebenarnya berlaku flip classroom tu. Flip classroom tu maksud dia mereka Google di rumah, mereka cari maklumat di rumah, esok mereka nak kongsi di dalam bilik kerja. Itu maksud dia. Jadi bila projek ni berterusan dan akhirnya pelajar akan hasilkan projek dalam tempoh tertentu, mungkin kita abang dia seminggu je nak tengok. Kemudian pelajar ni akan main di depan kelas
Yang ni saya kata dari segi communication, pelajar akan bentang apa dia projek dia. Tak kira apa aja jangan dia cakap, jangan bimbing dia apa yang dia nak sembang berkaitan projek tu. Kita bukan nak dengar dia cerita detail, oh bukan pasal apa tak ikat ni dah. Kita tak argue benda-benda tu. Pertama kita nak tengok dari segi communication tu, komunikasi dia. Berani dah dia memang duduk depan kawan-kawan dia ni bawa projek dia bentang. Untuk makluman tuan-tuan puan, pelajar yang habis lekeh bentang pun, tapi tak ada lah kategori lekeh, tak lekeh, tapi nak abang bila cerita nak abang kata habis lekeh bentang pun dia akan bentang macam ni. Pengalaman saya lah, budak prasekolah dia main depan ni, dia akan bentang, ini adalah projek ni, benda ni mak saya beli di kedai RM2. Tak apa, kita nak dengar dia cakap tu, sampai ke lagu tu lah. Maksudnya kita tak spesifikkan apa dia nak terang tu. Yang penting kita nak fokus dia berani dah duduk depan ni. Itu salah satu lah dari segi bila cikgu nak buat penilaian nanti. Dari segi apa ni pentadsiran, boleh ambil bermula daripada bermula projek tu sampailah ke ending dia showcase projek. Itulah. Jadi bila kalau kita cikgu ni bila buat PBL ni sebenarnya menyelesaikan dari segi pentadsiran, dari segi PK21, amalan dalam kelas tu PK21, dari segi flip kelas tu. Tiga ni settle lah kalau kita bagi projek dekat budak. Itu maksud dia rezeki. Kemudian okey, apa yang berlaku di SK Datuk Khairman sekarang ni untuk melahirkan 6 murid ni. Yang ni kita kena beza juga. Ada sekolah tuan-tuan tengok contohlah dia buat pertanian, cikgu-cikgu dia tu kena menyangkui apa semua. Adakah menepati projek konsep ni? Sebenarnya konsep ni kita berfokus pada budak. Betul cikgu boleh menyangkui juga, tapi ada budak yang menyangkui juga. Betul budak menyangkui, tapi ada cikgu juga yang duk pantau budak tu. Tak dia jangkui kepala kawan, cikgu jawab lah. Kita tak tahu. Maksud dia macam tu. Okey, apa yang berlaku di Datuk Khairman? Di SK Datuk Khairman ialah sekarang ni kalau lah boleh bersemuka memang SK Datuk Khairman dah jadi magnet sekolah, dah berpuluh sekolah dah lah pergi melawat. Apa yang ada di sana? Pertamanya ada nursery dah. Nursery pokok bunga ni. Jadi untuk pertanian dah diwujudkan. Saya cuba wujudkan nursery itu yang dibimbing oleh budak-budak. Dan tuan-tuan jangan gelak lah. Bila pelawat itu budak tawarkan dalam polybag dia jual RM1. Budak ni jual RM1 je. Pokok mudah tu, pokok bayam Brazil. Tuan pengelak kan, cucuk hidup kan. Tapi budak ni cucuk dalam polybag, dia cucuk dalam tu dan bayam Brazil berkembang elok dah. Banyaklah pokok dia jual RM1 polybag tu. Tak apalah dia cemeh ya polybag ni bagi kalau bagi. Tapi nak apa kat dia? Nak cerita kata dalam polybag tu bukan semua tanah. Dia kena tahu berapa persen sepatutnya pasir, berapa persen sepatutnya tanah hitam tu, berapa persen sepatutnya tanah. Sampai macam tu dia boleh cerita secara basic walaupun dia jual pokok apa ni bayam Brazil. Jadi itulah yang nak terapkan. Okey, di Datuk Khairman juga ada apa sekarang? Ada spa. Kata spa. Bila sebut spa ni tuan-tuan jangan duk bayang macam dalam TV ke, macam di Danau lah dok. Dia spa yang asas. Spa di Datuk Khairman ni spa yang saya fokus kepada kaki, foot. Dan cuci kaki. Tuan-tuan boleh tengok mereka baru masuk baru ni dalam laman rasmi Datuk Khairman tu, mereka highlight lah penggunaan spa tu. Di situ ada kemudahan cikgu akan masuk ataupun pelawat yang manage school tu akan masuk. Di situ dikenakan bayaran. Sebelah kaki RM5. Jadi kalau bini dia bagi RM5 hari tu dia basuh sebelah kaki je lah. Sebelah kaki lagi dia balik basuh dia rumah lah. Jadi pelawat yang main tu ditawarkan benda tu. Kalau dia pun mau untuk rasa budak lah yang akan laksana. Dan tuan-tuan jangan duk pitiak tau. Ish, anak kami sampai tahu tu kena tonyok kaki orang masuk apa dah. Tuan-tuan pergi tengok macam mana. Lah ni cerita dia, hak duk basuh kaki tu ada yang pakai elektrik. Budak ni tugas dia, yang saya tugas dekat luar, tak ada lah kena hidup tonyok lagi orang viral lah apa lah cikgu ni kan. Budak ni tugas dia petik pelang tu. Pelawat akan masuk kaki, tapi masuk dua belah lah. Dia boleh masuk dua belah. Dan kita masukkan garam bukit, kita masukkan herba. Ada 2-3 herba yang masa duk masuk tu
Budak tu pakai biasa ya, tak ada lah pakai tuan-tuan dia ingat macam spa betul tu. Cuma kita bagi apron macam tu, budak tu akan masukkan benda-benda yang herba di dalam tu. Bila masuk tu dia pasang elektrik tu, tuan-tuan tunggulah. Tak silap saya 15 minit, RM5. RM5. Yang tu lah konsep dia. Di situ apa dia yang dapat? Di situ kita praktikkan entrepreneurship, usahawanan gitu, nah. Sebab salah satu lagi yang ada di Datuk Kayaman ni, saya sembang ni hak benda buat dah. Bukan kata yang akan buat dah yang saya laksanakan. Budak ni sebelum kami fikir untuk hasilkan spa tu, kami wujudkan dulu dari segi usahawanan ni buat sabun. Buat sabun. Sebenarnya kalau tuan-tuan Google, tengok Google dari segi buat sabun ni, saya nak kata macam mana, sangat mudah lah. Sangat mudah. Kita campur ni masak sikit. Benda yang dia macam lilin tu, dia punya ibu sabun tu, masukkan pewangi, masukkan pewarna, dia bagi dengan bekas apa semua. Cuma kita cairkan dia, kemudian tuang balik dalam bekas supaya dia bentuk bintang ke, bentuk bulat ke, bentuk apa. Bila dia kering balik, itulah sabun tu. Dan dia wangi dan dia berwarna. Budak akan proses tu lah. Di sekolah kita buat dalam bilik RBT gitu. Bila ada sabun ni, baru terfikir pula berkaitan dengan spa. Jadi konsep dia macam tu lah. Kemudian dari segi entrepreneurship juga di segi Datuk Kayaman kita wujudkan kafe. Kantin ada. Tuan-tuan jangan duk kata kantin marah lah buka kafe. Betul. Kalau tak kenal gaya dia marah. Tapi kafe yang saya wujudkan di kantin di segi Datuk Kayaman adalah kafe yang tukang masaknya ialah tuan kantin tu. Kita ambil benda-benda yang dia masak, contoh lah, tapi kita deal lah, kita dapatkan harga seminimum mungkin lah. Contoh lah saya bagi nasi lah, kata nasi ayam kata. Kalau kantin bagi kat kita RM4.5, budak-budak ni akan jual di kafe dia, di kantin, di kafe yang depa jaga ni RM5. Contoh macam tu lah. Tapi kalau jual nasi mungkin tak laku-laku. Tapi ada benda-benda lain yang macam tu konsep dia, yang kita tak ganggu kantin pun. Kantin pun untung, kita pun untung. Waktu mana pula budak ni berniaga? Kalau dia sekali Datuk Kayaman, waktu petang. Kantin akan sampai pukul ni lah, sampai budak balik pukul 1 ni. Petang kelas kafar tu, kafe ni buka. Dan budak akan bergilir-gilir untuk serve tu. Sebab bila masa rehat kafar tu, akan ada masa mereka rehat lah kan. Mereka rehat ataupun sebelum sembahyang asam tu, mereka bebas lah keluar daripada bilik darjah tu. Masa ni lah. Jadi benda-benda yang bersangkut dengan pelajar-pelajar ni, contoh lah macam sandwich, macam benda-benda yang ringkas lah, yang tak perlukan penyelenggaraan yang banyak nak basi semua. Benda-benda yang ni yang tempatkan di kafe. Kemudian apa lagi? Itu Yaman. Redesign dari segi ni green screen ni. Green screen ni maksudnya kalau cikgu mungkin dah tengok dah. The Solomon saya duk follow FB, antara yang terbaik dalam dia boleh lah. Tepukan saya dekat cikgu The Solomon ni. Dari segi green screen, saya tengok tim Solomon tu, tim Solomon green screen tu antara yang terbaik juga. Walaupun mereka duk berfokus di ASTP, tapi insyaAllah dari segi turun ke sekolah ni, insyaAllah di Solomon juga akan ada dalam sektor saya lah, dalam sektor pembangunan murid ni. Kami rakaman juga di The Solomon ni. Antara yang terbaik lah juga dalam boleh dari segi green screen. Benar ni lah maksud dia. PMBG juga kena tahu apa yang berlaku di sekolah tu, kena tahu. Tuan-tuan kena tahu bahawa ada green screen di Datuk Kayaman, di Tengku Sulaiman ni yang hebat. Kena tahu macam tu. Dan bila tahu tu, kena rasa ada satu benda yang saya rasa paling besar nak menyumbang dari segi kesepunyaan. Maksudnya rasa sekolah tu tanggungjawab kita punya. Bukanlah hidup pandai-pandai, hidup engkau bagak apa. Kita punya dalam konsep nak melahirkan anak-anak kita dari segi kejadian yang holistik. Okey, kemudian cukup apa tadi perkongsian ni. Pelan lama pelan tu tengok jam, nak pun nak pelan habis. Okey.
Tahun 2022-2023 ni saya cakap dari segi perancangan. Kalau cikgu-cikgu nak ambil perancangan ni, saya detailkan lagi tau. Saya detailkan pada panitia. Kalau ikut panitia pun ada perancangan 3 tahun yang berfokus pada ni, melahirkan pelajar 6 kemahiran kali masa depan. Di sini baru kita nak upayakan, dan di sini sebenarnya saya baru nak libatkan PIBG sebenarnya. Tapi tuan-tuan, nak abang bagi di sini juga SK Sekolah Datuk Khayaman tu dah terima macam-macam sumbangan dah di sini. Walaupun peringkat tahun awal ni tak habaq lagi dalam syurat PIBG. Pasal apa? Pasal satu lagi antara saya kata di Solomon mungkin lah, saya tak tengok lagi dari segi promosi ataupun kita panggil showcase, tunjuk semua apa pelaksanaan ni dalam FB rasmi sekolah. Di situ orang luar akan tengok. Orang luar akan tengok cikgu-cikgu ni kerja dia. Okey, kita nak beza antara showcase dengan show off. Show off ni menunjuk hijab bagat, tunjuk senyum, hijab bagat, show off. Okey, showcase ni kita nak tunjuk apa dia progres. Mungkin apa perbezaan dia sikit sangat, tapi nak paling bagi jarak kan. Lagi orang kata kita menunjuk cikgu lahirkan, pihak sekolah lahirkan satu FB rasmi untuk sekolah. Semua cerita masuk dalam tu. Kemudian cikgu-cikgu yang ada di sekolah yang memang ada FB ni, just share saja apa yang sekolah buat, apa yang admin sekolah masuk apa ni dalam FB tu, yang lain cuba share. Dan hasil dia tuan-tuan dan puan, saya kata macam saya kata awal tadi lah, saya pun nak tunjuk tu dari segi tajaan di sini. Tiba-tiba saja ada parent telefon sekolah, cikgu duk nampak dalam FB cikgu duk cat pagar, saya ada 20 tong cat, saya kontrak, kata dia kontraktor lah, saya kontraktor, habis dah projek tapi cat lebih, boleh saya nak pergi hantar di sekolah. Nak kata apa? Mai lah cat ke besi ke apa mai dia. Maksud dia dari segi benda-benda tu lah yang kita nak showcase tu. Pertama. Yang kedua, showcase ni akan mendatangkan motivasi dalaman cikgu, motivasi dekat ibu bapa juga. Hari-hari duk nampak The Solomon, orang bersembang The Solomon, anak kita duduk di Solomon. Secara tak langsung, Solomon sekarang sedang bergerak untuk ke arah transformasi ni. Jadi pertamanya banggalah duduk di Solomon punya warga. Kemudian yang keduanya dari segi sumbangan tadi kan, kita juga mungkin akan ada benda-benda yang kita akan boleh sumbang. Kalau tak ada duit kupang pun sumbang mungkin dari segi tenaga. Mungkin tiap hari duk tanya bila lagi cikgu nak buat gotong royong ni. Gotong royong boleh buat tuan-tuan. Walaupun saya kata tadi tak boleh masuk, gotong royong boleh buat, tapi tuan-tuan buat di luar pagar lah. Cak pagar luar kan. Macam tu lah. Kalau kata nak tolong sangat pun, tapi untuk semasa lah ni, macam saya kata tadi, dalam dunia buka ni asal macam tak berapa sesuai. Sebab makin hari daripada 1,000 lebih ke lah 2,000 lebih dah. Maksud dia dari segi SOP tu tuan-tuan kena berketat lagi lah. Kalau kata mau saja-saja nak buat gotong royong, nak libatkan orang luar ramai-ramai ni, buat masalah tak perlu lagi lah rasanya. Macam tu lah, kena ikut kesesuaian dan juga ikut SOP semasa dia. Nah, kemudian bila dah dapat sokongan komuniti ni, sokongan PIBG ni, jadi benda tu lah yang sebenarnya mendatangkan motivasi dekat pemimpin sekolah untuk sama-sama menggerakkan sekolah. Jadi boleh nampak lah hubungan tu saya rasa. Kemudian ini ialah yang saya cakap berkaitan dengan apa ni tadi, berkaitan dengan perubahan, iklim untuk berubah. Cikgu ke, mokpok ke akan terlibat benda ni. Pertama lah ni kita duduk dalam keadaan yang selesa, comfort zone. Ini adalah zone untuk berubah, zone untuk berubah. Kena lalu benda ni. Kalau tak sanggup lalu, memang tak berubah lah, duduk tahun ni ya. Benda ni kena set siap. Ibu bapa, cikgu kami terlibat kat mana? Kami lagu law lah. Dah. Kalau dunia law tuan-tuan, benda baru masa PDPR tu, tuan-tuan terlibat benda yang tuan-tuan tak pernah jangka. Untuk duduk di tepi anak, tolong ajak sama. Ada jangka benda-benda tu. Semua kita lepas kat cikgu lah. Buatlah. Jangan kudung dah anak aku. Lain buat. Tu cerita dia. Tapi hari tu tiba-tiba cikgu amai satu Malaysia. Amai. Sebab melibatkan kita. Maksudnya masa tu tuan-tuan rasa macam mana?
Sekolah saya tak ada. Tapi kalau saya tengok FB, sekolah-sekolah lain lah, satu Malaysia ni, ada mokok yang protes cikgu. Ada kan? Marah cikgu. Siapa bagi kerja sekolah banyak? Marah. Siapa ada pula sebelah pihak? Apa ni? Siapa tak bagi apa ni? Marah. Jadi cikgu ni nak apa? Nak buat apa? Hak tu marah, hak ni marah. Maksud dia, pasal apa dia marah? Kita kena ingat juga. Cikgu ni kena ingat juga. Kita jangan duk melantah lah. Memang dia akan marah sebab dia kena keluar daripada ni comfort zone dia selesa ni. Biasa dia hantar anak balik, tanya apa kerja sekolah dia buat. Tu je. Sekarang kena duduk, kena ajak, kena bantu budak dia untuk belajar online. Jadi benda-benda tu bila melibatkan comfort zone ni, benda tu lah yang akan menjadikan kita nak duk marah orang, kita nak duk protes orang, kita nak duk komen orang. Sebab melibatkan comfort zone kita, zone selesa kita. Okey, lah kita bayang sama-sama. Duduk dalam comfort zone, ada niat di hati dah nak berubah, kita akan berubah. Bila berubah, kita akan masuk satu zone yang dipanggil zone fear zone ni. Maksudnya ketakutan ni. Ketakutan sebab apa? Kalau di pihak ibu bapa, nak ajak macam mana matematiknya? Ketakutan. Duduk dalam zone ni. Kalau cikgu pula, macam mana nak buat online ni? Mereka duk buat senang je. Kita ada studio tapi tak buat-buat lagi rakaman. Takut nak cakap depan ni, cikgu pun takut nak cakap depan ni. Kalau hasil kajian lah, secara kajian rambang ni, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube tu, banyak cikgu yang tak wani tunjuk muka dia. Dia tekat suara dia, lepas tu dia tunjuk lah apa dia nak ni kan. Okey, bukan tak boleh, boleh. Tapi maksudnya, bermaksud kalau kita hubung kait dengan fear zone ni, maksudnya dia duduk dalam keadaan fear zone. Mungkin dia tak mau mokok tengok muka dia, walaupun dia lawa tak dengar. Dia make up tak dengar hari dia nak presentation tu. Tapi dia tunjuk yang tu je. Maksud dia, dari segi support sistem, support dia tu tak cukup ni. Bila di sini, sebab itulah kita perlukan support system. Kalau contoh PDPR online itu, mokok baru duk terkial-kial nak mengajar macam mana ni, cikgu masuk dalam grup WhatsApp, tolong support. Maksud dia tolong bagi bimbingan. Ingat, di sini yang perlunya support system masa kita duduk di sini. Okey, contoh terkial-kial, cikgu pun tak ambil tahu apa semua, dia akan patah balik masuk comfort zone ni. Lah dengan anak-anak dia duduk buka online lah. Cikgu tanya dalam grup, mudah lah, data tak ada. Mudah lah. Kalau tak mau mudah lah. Kalau tak mau mudah lah. Hak mau ni yang payah. Sebab tu dia melibatkan benda-benda ni. Okey, kalau kita set nak mau ni memang payah. Macam saya kata tadi lah. Kalau nak ikut kerja kita saja, kita tak ada lah top up. Masa kita kerja tu, tak ada lah lebih masa untuk kita niat bawa ke sana tu. Macam tu je lah. Dia atas diri kita balik lah tu. Nah? Kemudian kita akan masuk learning zone. Dalam konsep tadi ni, bila cikgu dah duk support, kita pun dah tahu dah macam mana nak ajak anak melalui online ni. Kita akan mula tengok, kita akan belajar, kita akan mula tengok. Mungkin kita rujuk YouTube cikgu-cikgu lain, mungkin kita tengok online orang-orang lain macam mana mereka buat. Dan selepas sampai satu tahap masa, kita akan masuk growth zone. Yang ni zone yang sukses lah, zone yang kejayaan kita. Kejayaan ni maksudnya cakap je bab online, mungkin kita laju dah daripada cikgu yang ada di sekolah. Mungkin kita sendiri yang presentation dengan anak kita, ataupun mungkin kita dah boleh ajak anak kita dah untuk apa ni, online. Ini maksud dia. Jadi benda ni lah sebenarnya juga melibatkan cikgu untuk transformasi di sekolah. Kalaulah cikgu tak ada niat untuk berubah, tadi ni dalam hati memang duduk di sini lah. Bila duduk di sini, boleh sembang pandai macam ni lah, dia tak akan berubah. Sekolah tak akan berubah dan tak akan menjurus kepada yang mula kita kata tadi. Target paling utama kita ialah dari segi kejadian murid, terutamanya di polis ni, nak menghasilkan 6 kemahiran murid kali semasa depan. Itu hubung kait dia tuan-tuan buat. Okey, ni antara cadangan. Bukan patut ikut yang ni. Ni antara cadangan yang saya rasa apa kita patut buat lepas. Tuan-tuan patut buat dengan cikgu, cikgu patut buat dengan tuan-tuan orang buat. Pertamanya ialah kepercayaan tentang keperluan pelibatan dalam pelibatan anak mereka, anak tuan-tuan orang buat lah. Maksudnya kita kena sedar diri sendiri bahawa bukan kita serah dalam dunia Allah ni, serah bulat-bulat dekat anak, dekat sekolah. Dekat sekolah. Sedar ni, kena sedar diri dah. Bukan main
Macam cikgu apa ni ketua kata tadi lah, pusing kereta kau tu keluar pintu A, keluar pintu B, sudah tak ambil tahu lah. Bukan. Zaman lah, zaman yang kena kita terlibat. Terlibat tu banyak benda lah. Bila sekolah panggil, contoh macam YDP kata tadi, panggil nak jadi sukarelawan untuk hari sukan, angkat bendera hitam putih budak duk lari tu, putih merah budak duk lari tu pun, itu ialah menunjukkan kata kesedaran kita terlibat dalam pembelajaran anak kita. Mungkin dari segi itu bagi tuan-tuan tak ada apa lah. Aku bilah pelang balut habis lah. Cikgu panggil pergi sekolah, angkat bendera, angkat bilah. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, dia datangkan kesan yang besar terutama kepada anak tuan-tuan dan puan. Dia tengok, ayah aku ni duduk sama dengan cikgu ni. Memang kalau tunggu dia tahun bila pun tak boleh jadi cikgu. Tiba-tiba dia main duk bantu cikgu dan duduk baris tu sekurang-kurang meningkatkan motivasi anak dia. Tanpa kita sedar lah, bukan benda yang tanpa kita sedar anak-anak. Kemudian dari segi efikasi ke diri ibu bapa, maksudnya keberkesanan kita sendiri tu. Kita sendiri, pelibatan kita, saya beri contoh mudah dalam PDPR, kita bertolong anak kita tu, adakah kita tolong berkesan untuk dia? Kalau tak berkesan, kita kena sedar diri, aku kena cari ilmu dia. Aku kena tanya cikgu kelas juga, macam mana nak buat bagi lebih berkesan. Ini kesedaran diri. Kemudian sikap terbuka pihak sekolah. Ini pihak sekolah sendirilah, keadaan ibu bapa. Kalau saya tengok hari ini ni, yang ni ada. Maksudnya, ni pun ada, tapi tak tahulah tuan-tuan sendiri di rumah kan. Yang hari ni ada, sebab bila sekolah buka untuk mesyuarat agung PABG ni, tuan-tuan ada depan ni. Dan yang paling saya seronok lah, law ni lah. Ni saya cakap hati ke hati lah. Keluar kencing pun tak ada lagi saya tengok masjid ni. Kencing dia tak libat puasa. Kutlah kata bulan puasa korang kencing, tapi mau nak kencing dia keluar juga. Tapi saya rasa ada depan saya ni duk tahan, sama ada tak tahu tahu mana tanda. Yang kedua memang nak dengar betul ya. Siapa pun terima kasih banyak-banyak dari segi komitmen tu. Kemudian sikap terbuka sekolah terhadap ibu bapa ni bukan takat macam saya kata tadi sukarelawan je. Kalau boleh dari segi perancangan dalam takwim YD, dalam takwim PABG itu sendiri melibatkan tuan-tuan dan puan. Jadi hari ini adalah satu track lah, satu tempat yang sesuai untuk tuan-tuan semua sumbang dia. Sebab tu saya kata kalau main mesyuarat duduk saja, duduk harap tak lagi makan bihun, tak boleh apa-apa. Tapi hari ini bihun pun tak ada, tuan-tuan tak cakap, bagi saya rugi lah. Nak pun nak duduk terlepas ni. Nak pun nak duduk terlepas. Ayah apa tak boleh lagi. Silap-silap, bosor ayah korang. Duk maki kat cikgu, duk maki kat saya, cakap banyak orang kan. Tu yang boleh. Tak lagi kalau mesyuarat tu guna betul-betul nak dari segi perancangan. Kemudian sikap terbuka sekolah ni juga ada satu benda yang jadi bukan jadi isu lah, tapi bagi saya benda ni kalau tak cerita dekat tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tak tahu. Kita duk berlaku antara mak pak ni YDP ya. Salah faham je. Bukan kata mak pak nak duk pergi bakar sekolah apa dah. Tapi bila salah faham tu mak pak akan pergi serang sekolah macam-macam. Salah faham. Pasal apa salah faham? Kena rujuk balik kepada pihak sekolah. Pertama mungkin pihak sekolah dia tak faham kan apa matlamat dia sebenarnya. Yang kedua mungkin mak pak tu jadi tak mana pun tak kena. Ada dua benda tu lah. Kena siasat balik lah. Tapi saya rasa lah kebanyakannya mungkin dia tak faham. Sebab dah tak difahamkan. Okey, salah satu benda yang paling penting dari segi kolaboratif ataupun hubungan lah pihak ibu bapa dan sekolah ni. Pihak sekolah sepatutnya berulang kali mengatakan bahawa ibu bapa ini adalah aset utama. Aset tuan-tuan tahu lah. Kalau aset kita tu tanah, kereta, bini aset tak bini? Ada bini tak? Tanah, kereta, macam tu harta kita. Tuan-tuan dan puan ni adalah antara harta antara aset yang berharga di sekolah. Tuan-tuan kena sedar benda tu. Dan mungkin kita tak sedar pun, kita duk main pasal sekolah panggil. Kita tak sedar sebenarnya kita ada satu amanah yang besar dari segi menyumbangnya, terutamanya buah fikiran, tenaga, wang ringgit untuk kejayaan anak-anak kita yang berfokus sekarang ni pada kejadian yang holistik. Jadi saya rasa itulah antara perkongsiannya yang mana saya rasa kalau tuan-tuan boleh pakai, tuan-tuan pakai. Tapi apa yang saya bentangkan di sini adalah antara yang dah saya laksanakan dan benda ni berjaya. Walaupun dalam skala yang kecil. Mungkin
tuan-tuan rasa tak ada kesan pun dekat satu berseri ni, mungkin tak ada. Tapi di dalam satu sekolah, kalau sekolah Datuk Khairul tu ada kesan dia. Ada kesan dia sebenarnya. Walaupun sebenarnya itulah konsep kan. Kita nak naik tangga yang ke-100 tu, semua akan bermula dengan tangga nombor 1. Barulah kita boleh melangkah sampai ke tangga 100. Tapi kalau duk sembang pandai ya, tangga nombor 1 kita tak langkah lagi, cerita dia nombor 1 tu pun tak akan sampai bila-bila. Jadi kena lakukan benda ni, dan benda ni lah saya harap ada kolaboratif kerjasama antara ibu bapa dengan pihak sekolah ni akan berterusan dan akan lebih mantap. Sebab macam saya kata tadi, memang berfokus tak lain tak bukan untuk anak tuan-tuan dan puan ke. Cikgu yang duk kerja dia berfokus satu lah. Dia bukan fokus buat anak dia. Anak dia cikgu lain pula sebab dia hantar sekolah lain. Maksud dia untuk anak tuan-tuan dan puan lah. Dia duk kerja dia untuk anak tuan-tuan dan puan. Dan kita kerja pun untuk anak kita lah. Kerja dalam ni lah, mengikat data. Bukan kerja ni, maksud dia sumbangan apa kita buat ni adalah untuk anak kita. Saya rasa itu saja, dan akhir sekali majlis perasmian lah, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini merasmikanlah Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman kali ke-48. Sekian, kalau ada salah silap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.